Good evening, ladies and gentlemen. Thank you for coming all the way down to share with us this night. It's a special night. It's the last day before we have a cooling off day and then we start to vote. I'm given the first task to welcome you all at the same time to speak in Malay. So I shall be speaking in Malay first. And I shall carry on with my description of what the Reform Party has tabled for you in Malay. Okay, kalau dulu saya berada di Radin Mas untuk mengucapkan selamat malam kepada anda semua. Assalamualaikum. Terima kasih kerana dapat datang bersama dan berkongsi malam ni bersama kami di sini. Malam yang ceria ini malam terakhir bagi kami sebelum hari besok tak boleh buat apa-apa kempen dan juga hari mengundi hari Jumaat. Ya, Assalamualaikum pada semua. Terima kasih kerana dapat datang. Saya teruskan, saya telah berbincang dengan 4 faktor yang telah kami timbulkan dulu dan sekarang saya teruskan dengan yang kelima, iaitu hadkan bilangan pekerja pada tahap semasa dan hak untuk bekerja di sini. Kalau ada risalah sebegini bolehlah semak bersama saya. Ini yang kelima. Dan saya pernah bekerja dengan seorang majikan. Saya tertanya-tanya siapa dia buat paperwork ataupun kertas kerja yang mengatakan saya ni bekerja pada jabatan sebegini dan ini adalah subsidiary ataupun anak syarikat. Tapi bila saya tengok CPF, dia masukkannya ada nama lain ya. Jadi bila saya nak buat permohonan sama ada untuk credit card ataupun untuk apa-apa permohonan, susah. Jadi apa yang berlaku ialah sebenarnya dia dihadkan, dia nak menggajikan pekerja asing, jadi dia perlukan 5 orang pekerja tempatan termasuk saya dan untuk mendapatkan 1 pekerja asing. Jadi yang berlaku ialah dia letakkan nama kami di bawah 1 anak syarikat lain semata-mata untuk mendapatkan lebih pekerja asing. Walaupun begitu, alhamdulillah syarikat ini agak maju dan dapat meneruskan perniagaannya. Tapi saya rasa rusing sampai setakat dari kertas kerjanya sebegini tak berkesan. Jadi masyarakat lain-lain yang dia gajikan, ada setengah-setengah yang kita dengarkan pekerja tempatan tak ada langsung, tapi dia letakkan nama yang palsu dan juga orang-orang yang tak bekerja langsung tapi namanya saja yang ada untuk meningkatkan nama tempatan untuk mendapatkan pekerja asing. Jadi saya rasa cara yang begini untuk menghadkan pekerja asing tidak berkesan dan menimbulkan masalah kepada masyarakat tempatan untuk permohonan untuk mendapatkan keperluan lain termasuklah kad atau bank account. Apa dia tanyakan kerja di mana dan gaji di mana, tapi CPF menunjukkan satu lagi anak syarikat yang lain. Dan juga yang keenam, memasukkan Medishield Premium untuk yang berumur lebih 65 tahun ke atas dan di bawah 18 tahun. Yang kita maklumi 65 tahun kebanyakan dari kita dah bersara, jadi tak ada pendapatan langsung. Dan sementara yang di bawah umur 18 tahun, kita tak bekerja biasanya. Masih sekolah ataupun masih menunggu keputusan dan ada setengahnya pergi NAS ataupun perkhidmatan negara. Jadi apa yang berlaku kurang manasabah atau kurang masuk akal jika mereka nak dilindungi dengan insurans tapi mereka terpaksa menggunakan mungkin ibu bapa atau sesiapa yang menyara hidup mereka ni yang di bawah dia panggil naungan mereka untuk membayarkan. Jadi kita perlu Malang ini tak berbau berbanding dengan mungkin MRT yang bau busuk setiap kali padat. Siapa bau busuk begini kita tahulah datang dari mana kalau sudah ramai. Jadi ketiak-ketiak orang mungkin kurang sedap kita. Tak dapat laku apa-apa dan sebagainya. Jadi perlu kita perlindungan insurans ni dan dari itu kami dari pihak Parti Reform mengatakan kita harus diberi perlindungan insurans yang menyeluruh. Jadi orang-orang yang 65 tahun 16 tahun. Jadi agak manasabah bagi kami untuk mengutarakannya. Dan juga yang terakhir, memberi pegangan dalam saham GIC dan Temasek. Saya pernah menerangkan perkara begini sebab kita sekali saja Singtel ataupun 2 kali yang paling lebih. Dan lepas tu dia beli balik saham ini, jadi kita dapat lebih rendah sebenarnya dari harga pasaran. Tapi walaupun kita dapat merasakan hasil titik peluk orang-orang Singapura yang telah memegang saham ini, walaupun mereka mungkin telah menjualnya dan dapatkan dividen, tapi sekali saja tentu kita rasa kurang puas. Apa kita lebih bekerja lama di sini. Jadi apa salahnya kalau GIC dan juga Temasek disenaraikan dan diagih-agihkan kepada rakyat tempatan untuk mendapatkan hasil titik peluk kita sendiri juga. Ya, jadi dengan itu saya harap bila kita dapat diundi masuk ke parlimen, ini semua boleh kita lakukan, tak perlulah yang kita maklumi tiap tahun.
Dan bukan itu saja, ada setengah-setengah orang merasa gusar, merasa bimbang kalau kita menyenaraikan dua-dua cabang ataupun ekonomi, penjana ekonomi Singapura. Jika berlaku apa-apa krisis ekonomi, pun boleh datang dan membeli belah di Singapura dengan dolar Singapura sendiri. Jadi ekonomi kita lebih rancak. Dan bukan itu saja, jenama yang kita dah dapatkan seperti Preston di Mekah, boleh kita sandang juga beg-beg kulit dan pakai kasut untuk menghentak kaki di sana sini dengan jenama yang sebegini. Kita perlu duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan masyarakat dunia. Dengan semahalnya kehidupan di sini, agaklah rugi jika kita dapat bersaing dengan masyarakat yang lain yang berjenama dan juga mewah. Tapi kita merasa terkongkong, kita masih rasa tertekan dengan mahalnya kehidupan, tak mampu untuk menyara hidup lebih, apatah lagi nak berjenama memakai pakaian yang sama taraf dengan buatan luar negara. Jadi dengan itu saya tak lebih buang-buang masa. Rakan-rakan saya yang lain pun perlu berhujah dan saya perlu hanya mengundang anda untuk berfikir sebelum mencatatkan undi anda. Undilah untuk masa depan yang lebih cerah, yang boleh dapat membantu kita merubah nasib ke arah lebih cemerlang lagi. Undilah Parti Reform, undilah kami semua dari sini. Terima kasih.